أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح حكمتك وانصر علينا من غدائر رحمتك يا ارحم الراحمين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT. Pada malam ini kita dah masuk 15 Jamadil Akhir 1443 Hijriah, bersamaan hari ini 17 Januari 2022. InsyaAllah perkongsian kita dalam ilmu tauhid, kitab asas, kitab Ahli Sunnah wal Jamaah. Keterangan dalil-dalil berhubung tentang ilmu tauhid dan keistimewaannya. Menurut akidah Islam, ajaran tauhid, seseorang boleh membuktikan kewujudan Allah, mentauhidkannya ialah dengan berasaskan dalil nakli, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, dan dalil akal. Dua dalil boleh dipakai. Pertama, dalil nakli, yaitu yang disusun dalil Al-Quran melalui ahli tauhid, yaitu Abul Mansur Al-Maturidi, Abul Mansur Al-Maturidi banyak mengeluarkan hujah-hujah dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Manakala Abul Hasan Al-Asari, dia banyak mengeluarkan hujah-hujah menggunakan akal fikiran yang bersesuaian. Ini sebab itu apa yang diajarkan dalam kitab-kitab di sekolah, sekolah-sekolah agama, sebab itu mengikut pahaman yaitu Ahli Sunnah wal Jamaah yang disusun oleh Imam Abu Hasan Al-Asari. Dia banyak memberi pedoman tentang pemikiran-pemikiran kenapa Allah mengadakan langit, bagaimana kedudukan langit yang tidak bertiang, kedudukan laut yang luas, semua adalah ciptaan Allah SWT. Semoga anak-anak kecil dah kenal Allah Ta'ala melalui pemikiran. Sebab anak-anak kecil seperti dicontohkan sifat 20 misalnya, daripada sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil awadis, qiyamuhu binafsi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam. Dan diikuti pula kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu aliman, dan kaunuhu mutakalliman. Ini yang diajarkan di sekolah-sekolah agama supaya anak cucu kita kenal Allah melalui pahaman-pahaman secara akliyah. Itulah tujuh dalil akli. Manakala kita bila usia-usia begini, kita berpandu kepada dalil nakli Al-Quran. Contoh di sini dalam aqaid iman atau ilmu tauhid, membuktikan kewujudan Allah SWT, mentauhidkan Allah SWT berasaskan dalil nakli, seperti dinyatakan di firman Allah SWT dalam surah Al-A'raf ayat 54. Allah menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsyi yughshil lailan nahara yatlubuhu hasitha
wasyamsa wal qamara wan nujumu yusakhkharatin bi amrih ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Dalil nakli ini yang ditujukan oleh Abul Mansur Al-Maturidi, yang menukilkan dalil-dalil ini sebagai hujah Al-Quran. Itu tak boleh ya setakat hujah akal pemikiran. Akal pemikiran itu bagi kanak-kanak supaya cepat dikenal Allah Ta'ala melalui pemikiran. Inilah ulama-ulama dulu menyusunkan. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah ataupun ialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Dalam 6 masa Allah jadikan. Lalu ia bersemayam di atas arsy. Bila kita kata bersemayam di atas arsy tu, Allah tu duduk ke? Kita kena berfikir. Ya, sebab itu akal kembali lagi. Selain natijah daripada dalil Al-Quran, akal memikirkan Allah kalau duduk ada tempat. Tetapi akal memikirkan bahawa kedudukan Allah itu tidak bertempat. Bagaimana? Aras itu menunjukkan kedudukan Allah yang agung, tinggi. Ya, agung itu nanti Allah SWT bersemayam, itu artinya Allah itu kedudukan Allah SWT itu yang agung supaya manusia memuliakannya. Ya, aras ya. Kemudian jadi dikatakan di sini ia melindungi malam dan ia juga melindungi siang. Siang malam semua dalam qibdatullah. Ahli tauhid mengatakan semua makhluk yang ada di dunia ini adalah dalam genggaman, dalam pemerhatian Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu manusia ini sentiasa dalam qibdatullah. Mana qibdah ni dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh lari ya kedudukan manusia. Baik itu silih berganti antara siang dan malam. Ia menciptakan matahari untuk waktu siang, ia menciptakan bulan untuk waktu malam, serta bintang-bintang semuanya tunduk kepada pemerintahan Allah Ta'ala. Ingatlah, kepada Allah jua tertentu urusan mencipta sekalian makhluk dan urusan pemerintahan. Maha suci Allah yang menciptakan dan mentadbir segala kejadian alam ini. Sebab itu dalam wirid kita ya, kita mentasdikkan, mentetapkan, meyakini bahawa dalam wirid tadi imam kata subhanallah, subhanallah. Apa maknanya? Hati kita tetap ya mengakui bahawa Allah itu tidak boleh disamakan dengan sesuatu kejadian. Kerana itu lafaz ikrar bilisan wa tasdiq biqalbi. Lisan kita menyebut subhanallah, hati kita mantap kedudukan Allah Ta'ala Subhanahu Wa Ta'ala itu suci. Ya, suci daripada perkara-perkara yang menimbulkan bahawa Allah itu perbezaan beza kerana makhluk dicipta olehnya, tapi Allah yang maha pencipta. Itu perbezaannya. Makhluk dicipta olehnya Allah SWT dan Allah maha pencipta. Itu perkataan maha suci Allah. Allah tidak boleh dibanding-bandingkan dengan sesuatu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad.
Kita tidak boleh nak mensamakan kejadian. Dan itulah sebabnya lam yalid wa lam yulad, kedudukan Allah. Ya, itu kedudukan Allah. Allah bukan diperanakan, Allah sentiasa ada. Tiada yang makhluk, Allah dah ada. Ada yang makhluk, Allah dah ada. Nanti makhluk habis, ya, maka dihancurkan semua alam ini, ada yang Allah juga. Dia hakikatnya, kebenarannya. Allah menyatakan lagi, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus sholata li zikri. Dalam surah Toha ayat 14. Sesungguhnya akulah, kata Allah, sesungguhnya akulah, tiada Tuhan melainkan aku, kata Allah. Oleh itu sembahlah akan aku dan berikanlah sembahyang, dirikanlah sembahyang untuk mengingatiku. Jadi orang yang tak sembahyang itu sebab itu jadi fasik. Orang yang tak mau sembahyang itu jadi fasik. Fasik ni menerhaka, tak mau melakukan ibadah yang diwajibkan. Tak mau sembahyang dia fasik. Ada orang betul pergi haji 4-5 kali tapi sembahyang tak ada. Ini berlaku. Saya banyak berjumpa orang-orang macam ni. Tuan pergi haji berapa kali dah? Saya pergi haji dah masuk 12 kali. Dah masuk 12 kali. Ini kisah orang Brunei. Orang Brunei duit banyak. Dah, tiap-tiap tahun pergi haji tak masalah. Ya. Kalau setakat 10,000 tak masalah. Nah, tapi itulah sampai Mekah dia masak, solat Jumaat pun kadang-kadang pergi, kadang tidak. Sembahyang pun balik macam itulah. Tapi tak semua. Tak semua. Saya jumpa banyak ada lah. Kita ni sebenarnya benar-benar bila kita rasa Allah tu ada pada kita, baru kita rasa nikmatnya. Kita ni bila tak rasa Allah tu ada pada kita, kita itulah yang abaikan solat, abaikan amal ibadah kita, berpunca daripada kita tak ada rasa nikmat. Nikmat yang kita itu ada Allah. Kan Allah kata wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah Tuhan kamu sehingga kamu merasai yakin Allah itu ada pada kamu. Sebab Allah itu tidak dapat dilihat dengan panca indera. Dia bukan benda, dia bukan bentuk, tapi dipandang oleh mata hati. Sampai ke ma'rifatullah. Nak kenal Allah begitulah. Ya. Bila selagi kita tak kenal hakikat Allah SWT, maka pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh para ulama dulu untuk cara nak kenal Allah. Itu daripada sekolah diadakan Allah wujud qidam baqa mughalabatuhu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudran iradat ilmu sama' basar kalam kaunuhu qadiran kaunuhu muridan kaunuhu aliman kaunuhu sami'an kaunuhu basiran kaunuhu mutakalliman. Ini disebutkan supaya kanak-kanak kenal melalui bacaan. Apa dia? Kaunuhu maknanya Allah itu yang maha agung, maha suci Allah. Ilmu Allah
keadaan Allah berilmu, keadaan Allah melihat keadaan Allah. Itu kaunuhu. Jadi disematkan daripada sekolah supaya apa matlamat guru-guru mengajarkan sifat-sifat Allah Ta'ala supaya anak cucu kita kenal Allah, kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita sekarang ini, bila ditanamkan daripada sekolah, sampailah kita meningkat usia, dan bagi kita yang sentiasa mengikuti kuliah-kuliah untuk memperkental atau kental istilahnya, memperkuat, memperkokoh aqaid kita, pegangan kita. Sebab kita khawatir macam mana? Bila kita melakukan sesuatu itu, nawaitu kita dah tak betul. Contoh, apa dia? Saya nak pergi surau, hari dia ada kuliah. Sebab apa? Saya nak pergi surau, berkuliah, nanti lepas nanti kawan-kawan tak tengok saya, dia kata kau ke mana pula. Dan nawaitu tak betul. Jadi nawaitu kena pegang. Innamal a'malu bin niyat. Apa kata? Siapa? Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam hadisnya, innamal a'malu binniyat. Sesuatu kita nak buat kerana ada niat. Macam kita malam-malam bangun munajat kepada Allah, 1/4 kita bangun, misalnya kita sembahyang, apa niat kita? Siapa nak pandang kita? Isteri kita boleh dah tidur dah, anak juga dah tidur dah. Apa? Kerana kita rasa Allah terima kasih, fazkuruni azkurkum. Sebab itu Rasulullah SAW yang maksum, Rasulullah berjalan-jalan maksum, tak ada dosa. Habibullah, kekasih Allah, Rasulullah, suruhan Allah, pun munajat tiap-tiap malam sampai ditanya oleh anaknya Sayyidatina Fatimah, ya Rasulullah, ayah ada malam-malam sampai bengkak kaki. Dia sembahyang kan macam kita, tuan-tuan. Kita sembahyang tu Allah 2 rakaat tu sekejap sangat. Sebab paling tinggi kita baca apa? Rakaat pertama lepas Fatihah alam nasyrah, ya. Rakaat kedua wattini wa zaitun, surah Lazim. Baginda Rasulullah SAW 1 rakaat 3 juz. Bayangkan kita nak dapat menghadap Quran 1 juz sehari, pening pada punau ni. Ini Rasulullah. Kerana Rasulullah itu adalah orang yang ingat setiap apa yang disampaikan melalui Jibril, apa yang disampaikan direct melalui mimpi, Rasulullah terus sampaikan kepada para sahabat. Itu dinamakan wahyu. Ingatan Rasulullah iaitu ilmunya di dada. Kita ilmunya di kitab. Al-ilmu bil kutub. Bukan al-ilmu bis sudur. Kita ada al-ilmu bil kutub. Tengok kitab boleh lah. Tutup kitab, lupa lah. Nak habaq apa, lupa lah. Sebab taraf kita berbeza. Taraf orang alim pun berbeza-beza, tak? Orang yang boleh hafaz Al-Quran, orang yang boleh hafaz hadis, beribu-ribu hadis. Cuba bayangkan, kita nak menghafaz 1 hadis pun Allah malas berbenar, kata orang. Malas berbenar ni. Mula ngapal ngantuk. Allah. Tengok WhatsApp tak ngantuk, surah WhatsApp tak ngantuk. Inilah payahnya kita ni. Saya tak kata orang lah, kita sendiri macam tu, ya tak? Baik. Jadi kita nak kuatkan kawaid kita, pegangan kita, hakikat kita. Kata Abu Mansur Al-Maturidi mesti ada dalil nakli Al-Quran. Baik, itu dinyatakan di sini dalam surah Al-Anbiya ayat 22.
Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata Fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Kalau ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah, nescaya rosaklah pentadbiran kedua-duanya. Maka bertauhidlah kamu kepada Allah, menegaskan maha suci Allah, Tuhan yang mempunyai arsy daripada apa yang mereka sifatkan. Maksudnya kedudukan Allah tu maha agung. Dalam kita sujud, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tengok, maha suci. Diulang, semua melalui dengan kata-kata maha suci Allah yang maha agung. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Tengok, maha suci Allah. Subhana rabbiyal azim, Allah yang maha agung. Wa bihamdi, dan layak baginya pujian. Itu sebabnya segala puji untuk Allah. Ya, jadi jangan kita memuji manusia. Kita ucap terima kasih boleh. Ya, dipuji si fulan, oi si fulan tu baguslah. Kenapa dia derma duit banyak-banyak untuk kita? Puji dia. Kita lapas alhamdulillah dengan izin Allah. Dia mengimpakkan keuangannya untuk kita membina, membaiki surau. Kalimah Allah dulu. Oh, si bulan tu, dia kaya tu, duit dia banyak. Jangan. Dia juga hamba Allah. Ya. Cuba kita buat, dengar, ingat balik. Setiap talqin yang dibaca, setiap talqin kan orang meninggal kan. Kita baca talqin. Wahai Abdurrahman bin Fatimah. Ingatlah kamu, bila kamu didatangi dua orang malaikat bertanya kepada kamu, janganlah takut dan gentar. Mereka juga hamba Allah. Tengok, ada dengar talqin tak? Apa tujuan talqin? Tujuannya memperingat orang yang hidup. Orang dah mati itu memang dah mati. Nah, kalau lah takdir talqin itu dibaca, ya alamak kita cak libut. Ya, wahai Abdurrahman bin Fatimah, ya habis ya. Imam-imam mencabut. Sebab itu dia tak bersuara, dah mati. Dah mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi memberi penghabaran kepada orang yang hidup mendengar. Wahai Abdurrahman bin Fatimah. Kenapa panggil mak? Kenapa binkan Fatimah, bin Halimah, bin? Kerana 9 bulan 10 hari tuan-tuan kita dalam kandungan ibu. Yalah, nak nikah nama bapa, dalam IC nama bapa, dalam pasport nama bapa. Mana bagian mak? Cuba bayangkan. Ya, itu sebab kena faham. Emak kena dulukan. 9 bulan 10 hari kita dikandung oleh ibu kita. Kalau kita ni bagi tiap-tiap bulan sebuah rumah pada dia, tamu istimewa pun tak terjawab lagi hutang kita pada mak kita. Anak-anak muda hari ini kita tengok tuan-tuan, Allah sedih. Ya, baik dia alim agama ke tak agama ke nafsu. Betul tuan-tuan. Saya banyak orang dah mengadu kat saya. Saya ni ya Allah, bila fikirkan ayah meninggal
usia kecil lagi, mak meninggal usia kecil lagi. Kita tak tahu nak membela, nak membalas balik, tak terbalas kecuali dengan kita mendoakan, baca Quran untuk dia, puasa untuk dia, sembahyang untuk dia. Setiap amalan kita sedekahkan pahala untuk dia. Kita pergi Mekah, ya, kita buat umrah, setiap amal-amal kita sedekahkan kepada mak bapak kita. Betul tuan-tuan, tak terbalas. Duit macam mana pun bagi kat mak, tak terbalas. Bayangkan, dalam kandungan ibu 9 bulan 10 hari tak terbalas. Tambah-tambahlah anak hari ini, ya, anak-anak hari ini minta maaf bukan di sini tempat lain. Dia dah lah masa sekolah mak bapak ngantuk ngambil, dah dia dapat anak pun bagi lagi mak bapak dia ngantuk ngambil. Tapi kesian ngantuk dengan nenek ngambil juga. Allah Rabbi. Yang dulu dia pergi sekolah, mak bapak tak bising pun, ngantuk ngambil. Hari ini bila dah kerja, oh dia minta mak bapak ambil. Okey, boleh bapak ambil, tapi minta persetujuan dia, ikhlas. Ayah, ya, saya nak minta tolong ya. Boleh. Kenapa? Saya ni bertugas kadang jauh nak balik ambil ni, jam lagi. Jadi minta tolong ayah, tolong ambilkan cucu. Ayah setuju tak setuju? Ayah tak cakap apa tu, boleh. Bila perkataan boleh, gaji kat dia masuk dalam rekod ayah tu. Bila ayah tengok rekod tu, oh, 1,000 sebulan. Ui, alhamdulillah. Bolehlah letak. Jual apa? Betul. Kalau 1,000 sebulan cukup mengetah orang tua ni. Belanja kawan lagi. Ini sedih betul. Allah ya Rabbi. Dalam ambil cucu anak dia 2 orang, sekolah agama lagi. Ayah tu keluar duit untuk beli minyak, melampau. Ini dia namakan apa? Namakan apa? Hamba jadi tuan. Ini lah. Ini adalah hadis Rasulullah SAW. Dahlah dia dulu sekolah, bapak yang hantar ngambil, nak kerja lagi. Ini dia senang pula boleh ngeteh dengan kawan-kawan. Apa? Ulur tidak. Kalau masuk akaun, macam mana tuan? Masuk dalam akaun 1,000 sebulan, mau tak mencucu? Seronok tak? Seronok tak? Seronok lah. Lepas tu cuti sekolah, bapak, ayah, mak, terima kasih tolong ambil anak saya, cucu. Walaupun cucu dia, mari kita jalan sama-sama. Kita pergi ziarah kat mana ke, duduk ke, buar ke, makan apa? Makan apa sana? Sate buah. Berseronok. Pergi ke mana? Kepolisian dengan ikan bakar. Seronok. Ini tak. Ya. Ada sampai hati. Pangkat besar, kedudukan besar. Tapi kereta mak dia manual aja. Ya Allah, sakit dah pinggang mak dia. Nak bawa kereta pula kereta lama. Kedok. Cuba belikan yang auto. Oh, senang dia tek sekali jalan. Ini dah tua-tua. Ya, kan kata ni. Dah usia dah. Bawa kereta pula kereta lama. Anak gaji besar. Ya, utamakan dulu. Ini selalu kurang utamakan kepada mak bapak. Ini besarkan rumah. Ya, berlaku di Pelda juga, membesarkan rumah. Pinjam duit Pelda, buat pinjaman, dapatlah buat sampai jangkau kerana kedudukan dia. Bagus, dia buat pinjaman boleh 100,000, 40,000, ya tak boleh. Nak settle tu, anak-anak kena pakat. Yang ada kerja tu, kurang sikit, seorang sikit, untuk settlekan, supaya mak bapak tu tak menanggung hutang. Bukan. Walaupun pinjaman itu pinjaman Pelda, itu Pelda.
Tapi bila ada hutang, risau tuan. Betul tak? Dah umur 70 ada hutang. Risau tak? Umur 70 tu relax. Tak ada masalah. Cukup pula ada dalam akaun. Kalau dia pencen, dia duduk Pilda kan ada pencen lagi. Dia duduk muda-muda masuk Pilda ya. Rancangan Pilda. Saya tahulah keadaan anak tak peduli. Allah, sedih ya. Inilah manusia. Kena kita macam mana nak ambil hati orang tu supaya mak bapak kita seronok dengan kita. Betul. Ini call pun tak mau, payah betul lah. Call pun berkira, telefon pun berkira, la ilaha illallah. Apa jenis? Ini jangan jadi begitu ya. Baik. Firman Allah SWT dalam surah Ikhlas. Allah menjelaskan ini menguatkan aqaid kita, akidah kita. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Sebab itu ada hamzah wasal. Semua ada hamzah wasal. Ya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa. Allah yang menjadikan tumpuan sekalian makhluk. Allah menjadikan semua makhluk untuk memohon sebarang hajat. Allah suruh kita tuan minta pada Allah. Tidak. Jangan minta dengan orang lain. Kalau kita percaya minta kepada manusia, bahawa kita jadi syirik. Syirik atau syirik? Bukan keluar Islam. Syirik ni menduakan Allah. Jangan. Kita kena sesuatu hadapkan kepada Allah. Andai yang kita buat surat permohonan, contohlah buat surat permohonan untuk apa? Mohonan untuk baik pulih ataupun untuk mendapatkan apa? Bantuan. Kita kan dapat surat kan? Dapat surat kan? Bantuan. Bantuan apa sekarang ni bantuan? Ni banyak bantuan-bantuan ni. Ya, PKP ni banyak bantuan. Bantuan apa nama? Kurnia. Kurnia ada bantuan, ada yang bantuan 40 banyak bantuan. Pun dah disuruh pun, tapi munajat pada Allah. Ya Allah, aku mau bantuan ini, mudah-mudahan kau izinkan aku dapat. Minta pada Allah. Allah bagi hidayah kepada sepulan pegawai itu, kita pun dapat bulan-bulan. Ni tak? Ni. Jadi tak apa kita minta. Tapi asbabnya Allah izinkan. Dia asbabnya. Tidak memungkiri Allah SWT. Jadi permintaan. Allah dah kata, ud'uni astajib lakum. Minta kamu kepadaku, nescaya ku tunaikan. Allah tak pernah mungkir. Tak pernah. Apa? Apa Allah nak mungkir dengan kita? Tak pernah mungkir. Keabahnya Allah cukup sayang. Ya. Apa nikmat yang Allah tak bagi? Kita tegak, berdiri tubuh badan kita tengok. Mata ni Allah bagi pinjam. Dia bagi tak? Ada sewa? Ada tak sewa? Telinga ada sewa? Mulut ada sewa? Satu nikmat yang paling istimewa, kesihatan. Ada sewa? Tak ada. Allah. Semua dari Allah. Sebab itulah kena kita bulat pada Allah SWT. Barulah ada rasa nikmat. Bila kita rasa nikmat, bantuan semuanya daripada Allah Ta'ala, barulah ada at-taksirul a'mal. Manisnya dalam amal ibadah kita. Kemanisan dalam ibadah. Betul tuan-tuan. Apa saja yang kita buat, rasa seronok, itu nikmat. Nah, itu nikmat. Dalam rumah tangga. Bila Allah bagi keluarga sakinah kat kita, bahagia, seronok tak? Nak balik rumah tak? Tengok muka anak, tengok muka cucu, betul tak? Seronok. Ini bila cucu nak datang, kita lari pula jauh. Kenapa?
Tak naklah cucu datang ni ramai-ramai, kita tak boleh tidur. Tahu dah cucu, tuan ada cucu bila datang, kita baring dia pijak perut kita. Betul tak? Cucu, namanya cucu. Kita melarikan diri. Tapi kalau kita buat, anak-anak kita beritahu, oh, cucu tu kita jaga betul-betul adab dengan orang tua, insya-Allah. Hari ini cucu anak datang ke rumah, tak tengok muka kita tuan, dia tengok muka WhatsApp. Soalnya tengok WhatsApp ni, tengok WhatsApp. Allah, sembang tu tak ada, tak macam dulu. Betul tak? Dulu kalau kita balik kampung jumpa keluarga, sembang. Tak putus-putus sembang tak. Sekarang ni benda yang kecil tu menyebabkan kita tak bersembang, tak mesra. Jadi macam mana nak ziarah? Tak ada. Saya kata betul, saya tak kata orang. Anak-anak buah nak ziarah kita, tak nak dia. Sebab dia seronok dengan WhatsApp, seronok dengan handphone. Kalau dia datang pun main handphone je. Buat apa datang? Rugi minyak ni. Betul. Tapi kita nak mesrakan macam mana? Budaya kita ni ditarik, dibuat betul. Jadi rosak budaya kita hari ni. Dulu kalau kita ni, di pengalaman saya sendirilah, kalau kita masih usia muda, kita cari pak saudara kita, betul tak? Seronok jumpa sepupu-sepupu, jumpa adik-beradik berbual, seronok sampai malam sembang. Dulu. Sekarang ni kalau saya pergi tempat abang saya sendiri, anak buah nak jenguk kita mati. Tak peduli. Kita dulu bila datang pak saudara, oh semua nak datang berkumpul. Seronok. Ada ahabah, kasih sayang. Sekarang cubalah, kalau tuan balik, pergilah tempat saudara mara. Tak peduli lah kita, betul tak? Betul tak? Budaya ni sudah diubah suai oleh budaya-budaya barat. Betul. Ini ya, qaid kita banyak, pegangan kita kurang. Ya. Jadi inilah macam mana. Sebab itulah ilmu akidah ni kita kena kuat. Dalam ilmu aqaid atau akidah iman atau ilmu tauhid, seseorang itu boleh juga membuktikan kewujudan Allah SWT, keesaan Allah SWT berasaskan dalil akal. Ya. Kata Imam siapa? Abul Hasan Al-Ash'ari. Ya, ulama ni dia kata secara apa? Secara ringkas. Apa secara ringkas? Kita duduk mendaung, oh, awan tu boleh berjalan laju pula. Siapa yang tolak awan tu? Otak memikirkan. Ya, Allah, hujan lebat. 3 hari hujan lebat, boleh banjir. Kuasa Allah. Enak, betul tak? 3 hari 3 malam tak berhenti hujan, banjir. Maknanya ya Allah berkuasa dan mengadakan satu kun fayakun bagi Allah. Kita kena fikirlah. Allah, kalau Allah dah datang, banjir tak ada pula, tiba-tiba angin topan terbalik rumah. Oh, orang tengah buat kenduri, majlis kenduri, esok dah buat majlis kenduri. Malam itu Allah topan datang, habis pertempiaran, pinggan mangkuk pun habis. Cuba bayangkan, punya kuasa Allah. Sebab kita kurang munajat kepada Allah, minta pertolongan Allah, kurang. Inilah banyak berlaku hari ini. Jadi kita khawatir, termasuk saya lah, khawatir sangat. Sesuatu ni kita kena hadap Allah. Kita nak makan, hadap Allah, apa doa kita? Ya, kita fikir. Kita diperuntukkan, kadang-kadang kita lupa tau. Saya pun saya kerja kerajaan juga. Walaupun kerja di luar, kerja di dalam, kadang-kadang berfikir, Allah nak bagi kita balasan banyak cara. Ya. Kerja diperuntukkan berapa jam satu hari? 8. Betul tak? 8 jam. Kita kadang-kadang tak amanah. Kita datang dah lambat, keluar cepat. Satu hari patut peruntukkan 8 jam, tapi kita kerja setakat 6 jam. Yang 2 jam mana?
gaji tak kurang. Cubalah kita takdirkan ketua jabatan dikurangi gaji. Apa sebabnya? Kamu kerja kurang 2 jam satu hari. Marah tak kita? Marah tak? Marah. Allah itu juga. Macam mana nak keberkatan rezeki? Sebab kita tak amanah. Tugas yang dibagi kat kita pun kita tak amanah. Betul? Ya. Kalau yang sudah berlaku tu bertaubat saja lah. Apa nak balik macam mana, dah tak kerja. Ya. Saya tak kata orang. Ya. Masa saya kerja, terus terang datang WhatsApp. Ustaz, segera datang ke restoran ini. Disebut restoran ini. Kedatangan kehadiran wajib. Datang. Rupanya nak minumnya. Peruntukkan minum 15 minit. Tapi sampai setengah jam lebih. Pergi pejabat. Siapa nak marah? Ya, tak ada yang marah. Kita bagian kita lain, di bagian dia lain. Tapi berdosa tak? Dosa. Seronok nafsu tu seronok. Berdosa. Betul. Saya berfikir kadang-kadang, ya Allah, banyak dosa. Ingat dosa ni dosa yang kita buat maksiat tu. Tak. Itu dah terus nyata. Ini dosa yang ambil masa. Masa kita kerja, peruntukan 8 jam. Kita datang dah lewat. Waktu keluar lagi. Perjanjian doktor lah. Ya Allah. Dah ambil perjanjian doktor dah lepas ni. Pergi mana lagi? Mau minum lagi. Tulis ini perjanjian doktor. Minta maaf lah. Saya menghadapi benda. Kita banyakkan solat taubat. Betul. Kadang-kadang sebab-sebab kita ni tak dapat hidayah tu sebab ada benda kecacatan dalam hidup kita. Betul tuan-tuan. Ya, kena banyakkan bertaubat. Solat awabin. Jangan selalu boleh ada masa buat. Alah 2 rakaat aja boleh payah. Usolli surat al-awabin ma'al istighfarati raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Baca Qul huwallahu ahad 6 kali. Qul a'udzu falaq, qul a'udzu binnas. Rukuk, tidak sujud, bangun lagi. Itu je dibaca. Dan tu mohon kepada Allah, ya Allah, aku ni dulu masa kerja, ya Allah, pergi minum sampai sejam. Tiap-tiap hari dah masa terbuang. Betul. Bila kita dah usia macam ni, kena fikir betul. Itu sebabnya dulu saya bukan imam. Bila saya jadi imam tu, ya Allah, kena patuh betul. Belum azan kita dah ada di masjid. Jangan pula kita macam bos. Ya, kadang-kadang ada imam macam bos, minta maaf dah. Bukan di sini tempat lain. Ya, makmum tu kalau subuh tunggu mana imam ni tak datang-datang. Makmum dah qobliyah dah. Dari tadi dah qobliyah subuh. Kok imam tak datang-datang lagi dah. Bangun lagi qobliyah, takkan qobliyah dulu kali. Sekali je. Imam tak datang lagi. Selama imam datang pula ni sembahyang pula qobliyah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kadang-kadang tu kita disiplinkan diri kita. Bila dah usia tu, saya jadi imam. Ya, sebelum kadang-kadang bilang tak datang, aku dah datang dulu. Macam itulah. Ya, sebab kita amanah tu. Seboleh-bolehnya lah minta pada Allah Ta'ala. Doa sebelum tidur tu. Baca Alhaakumut Takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latus'alunna yawma idin 'anil na'im. InsyaAllah. Baca Alhaakumut Takasur. Baca 3 Qul. Ya, senang aja dah. Sebelum itu baca Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihi mulku sampai habis. InsyaAllah mudah bangun. Kalau ada pun taklah sampai bangun tu pukul 6.30. Sempatlah berjemaah, betul tak? Ni 6.30 baru bangun. Mana nak berjemaah? Aku ke masjid, dah keluar dari masjid. Apa awak lambat? Takkan menunggu. Jadi inilah satu
pedoman untuk kita bersama mengikut akal pikiran manusia. Ya, adalah mustahil wujud sesuatu benda di alam ini wujud dengan sendirinya. Tak, tanpa pencipta, mesti ada penciptanya. Allah mengizinkan kita. Secara khususnya makanan yang sudah masak dan dihidangkan mustahil akan masuk ke dalam mulut kita. Oh nasi, aku dah lapar, masuklah ke mulutku. Tobat. Tak masuk. Kena usaha ambil makan. Betul tak? Tahu ni. Sebab itu ini gunakan pikiran. Ya. Tanpa wujud orang yang memasukkan, menghidangkan, maka takkan ada. Oh ikan, aku dah beli kamu, kau masak dah sendiri. Mati kan nak masak sendiri. Takkan. Sebab itu akan memikirkan. Tak logik ni. Semua kena ikhtiar. Sebab itu dinamakan ahli sunnah wal jamaah. Ikhtiariyah, setelah ikhtiar bertawakal kepada Allah. Ini dalam banyak ahli sunnah wal jamaah. Bukan perkara yang dikata i'tiqad jabariyah, bukan i'tiqad qadariyah. Jabariyah habis selang. Apa kau tak kerja? Dia kata beras secupak tak saja takkan jadi segantang. Memanglah tak kerja. Ya tak? Tidur. Kenapa tak kerja? Tak kerja pun tak apa, cukup makan dah lah. Boleh ke kerja? Tak. Ahli sunnah wal jamaah tidak menyuruh kita jadi orang miskin. Dia suruh kita jadi orang kaya. Kaya di dunia, kaya di akhirat. Kaya di dunia usaha untuk mendapatkan keuangan, kerja, ya, kerjaya ada. Kaya di akhirat, amal banyak, sedekah banyak, supaya kita nanti di akhirat kita kaya. Jangan al-ghaniyul fid dunya wal faqirul bil akhirah. Kaya di dunia, di akhirat fakir. Oh si fulan tu jumpa, kita nak pergi jalan kepada pasar, jalan-jalan nak pergi ke Siratal Mustaqim. Itu Haji Pulan tu yang kaya dulu. Pakai kereta Mercedes, pakai apa? Welfare. Kok jalan kaki? Yang kita naik unta. Gedu. Kok jalan kaki? Sebab kat dunia banyak dunia, impak tak ada. Kedekut, bakhil. Tapi sebulan dia miskin, pendapatan sederhana, tapi ke masjid dia ulur, ke surau dia ulur, apa bantuan apa orang ulur. Ini tidak. Kadang-kadang zalim, kucing nyeong boleh sepak. Salah kucing. Kita orang saudara nyeong. Ngacau dia juga makhluk Allah. Sebab itu kita dalam binatang pun dengan manusia kita kena kasihan, ada kasih sayang. Jadi itulah perkongsian pada malam ini. InsyaAllah satu bukti yang akan datang dijelaskan dalam kitab ini, dalam kitab Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang baik semua daripada Allah Ta'ala. Mana kekurangan, saya memohon maghfirah Allah Ta'ala. Aku liqouli hadza astaghfirullahaladzim wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.